Hai Aina, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, so Aina macam mana? Datang dari mana tadi? Tadi daripada Akasia tu. Pergi bercari barang ke apa? Tak makan tengah hari. Oh, makan tengah hari. Takut ngantuk buat sesi Okay lah, dah makan kan? Okay. So, hari ni merupakan hari untuk sesi kedua kita lah. Okay, so seperti Aina tahulah, kita dah buat sesi pertama sebelum ni kan, minggu lepas. And Aina ada buat inventory lah kan. Okay, sebelum tu suka untuk saya ingatkan lah, sesi kita hari ni lebih kurang yang sebelumnya. Dia akan berjalan lebih kurang dalam 1 jam lah macam tu. Okay, and untuk sesi 1 juga kita ada tetapkan matlamat, betul tak? So Aina ingat lagi tak matlamat kita? Saya kita dalam sesi ni kita macam nak biar macam saya ni kurang sikit kebergantungan kat saya punya pasangan lah. Macam tu. Saya nak kurangkan sifat-sifat yang macam yang Mimi sebut dalam sesi lalu kan, macam kepunyaan ni kan dia macam nak dengan orang tu selalu. Saya macam nak kurangkan benda tu. Saya takut dia rasa terkongkong. So yang tu lah kita akan saya harap Mimi dapat tolong cuba untuk ni lah. Okay, betul. So Aina pun masih ingat lagi matlamat kita, which is nak kurangkan kebergantungan Aina terhadap pasangan Aina lah kan. Okay. Sekali lagi lah saya suka untuk ingatkan Aina yang apa-apa yang Aina share dengan saya hari ni, macam sesi lepas juga, takkan dibawa keluar dari sesi kita. Saya takkan cerita dekat mana-mana pihak kecuali memberi benda buruk lah kepada Aina. So saya terpaksa lah kongsikan kisah Aina kepada pihak-pihak yang selayaknya lah. Macam tu. Okay, so Aina tak payah risau nak share apa-apa hari ni, boleh terbuka je macam tu. Okay, so untuk sesi 1 kita dah buat inventory gaya bercinta, betul tak? Betul. Okay, so dari result Aina hari tu menunjukkan Aina ni seorang kepunyaan. So seperti yang kita tahu dalam inventory gaya bercinta, kalau seseorang individu itu menunjukkan dia seorang yang kepunyaan, bermaksud dia ni lebih kepada macam mengongkong. Dia macam sayang sangat dekat partner dia, macam tu kan. Aina aku faham kan. Kita tak tahulah mengongkong tu dalam keadaan macam mana dalam kes Aina ni, sebab Aina pun macam tak ada kongsi apa-apa lagi kan. And seorang kepunyaan ni juga, dia macam partner dia tu milik dia, macam tu. Dia terlalu macam care, terlalu sayang dekat partner dia. Macam tu lah lebih kurang interpretasi daripada Riza Aina hari tu lah. Okay, dan untuk sesi hari ni, mungkin Aina ada apa-apa yang nak share dengan saya based on Riza Aina hari tu, ataupun Aina, adakah Riza Aina hari tu macam relate, kena ke tak dengan Aina ke macam mana? Mungkin Aina ada apa-apa nak cakap dengan saya. Macam daripada Riza hari tu, saya macam mula macam tak terkejut sangat lah. Sebab saya pun memang, saya rasa saya macam mengongkong pasangan saya macam tu. Sebab saya ni sebenarnya dulu pernah lah ada pasangan waktu tu usia muda orang cakap kan. Macam dalam hampir setahun. Dan macam dah lelaki tu dia curang dengan saya. Tu pun kawan saya yang nampak waktu pergi diorang pergi jalan. Lepas tu diorang cakap macam saya lah macam tu. Dan selepas daripada hubungan tu, saya macam dah macam bukan tak percaya lelaki lah, tapi lebih kepada macam malas nak cari sentuh. Sebab saya rasa macam kalau saya ada hubungan dia, benda ni akan jadi lagi. Saya takut saya tak boleh nak handle. Macam tu. Then when saya dah masuk sekolah untuk waktu tingkatan 6. So waktu tu saya jumpa dengan pasangan saya sekarang. Then saya pun tak tahu macam mana saya boleh suka dia semua. Tapi waktu tu saya macam terbuka hati selepas daripada 3 tahun yang lalu tu kan, isu yang ex saya tu. Dan baru saya terbuka hati nak berkawan lah. Lepas tu tak lama lepas tu saya macam dengan dia ada something lah. So dengan pasangan ni saya tak rasa yang benda dahulu tu buat saya mengongkong pasangan saya sekarang. Tapi saya rasa takut. Saya rasa takut macam
kalau kalau dia buat benda yang sama, saya bukan nak mengongkong dia, tapi saya takut macam kalau saya kata saya tak bagi tahu, saya tak tahu dia dekat mana, saya tak buat something bersama-sama dengan dia, saya akan rasa dia buat benda lain. Pada tu. Okay. So, saya boleh konklusikan result daripada inventory gaya bercinta Aina hari tu adalah relate lah dengan diri Aina, betul tak? Maksudnya memang betul lah Aina ni seorang yang kepunyaan. Sebab daripada apa yang Aina cerita tadi, Aina pernah ada macam kisah lalu yang kurang senang lah, yang tidak elok lah macam tu kan. Sebab Aina pernah kena curang kan, betul? Betul. So daripada situ Aina wujudnya rasa kurang percaya, tak percaya dekat lelaki, betul tak? So nampaklah kat sini yang macam Aina ambil masa untuk kenal orang baru. Sebab mungkin Aina rasa macam trauma, betul tak? Trauma kan. Okay, so Aina jumpa balik pasangan baru masa tingkatan 6. So okay, masa Aina jumpa pasangan baru tu, adakah Aina terus rasa macam nak in relationship, ataupun Aina macam nak rasa kawan dulu ke, macam mana? Waktu kenal dengan dia tu, saya tak pernah terfikir saya nak ada relationship kan. Macam saya tak plan benda tu. Dan saya kawan dengan dia. Lepas tu dia nak ajak saya serius lah. So waktu tu saya ambil masa jugalah. Dia macam nak serius dengan saya, macam ajak kali berapa kali macam tu lah, ajak nak serius. Tapi saya cakap saya tak nak bergantung macam tu. Saya tak nak ada cukup sekadar berkawan lah. Saya nak macam tak nak terikat, sebab saya takut dia akan sakitkan hati saya macam tu. Okay, kiranya Aina take time lah kan untuk in relationship kan. Macam Aina prefer untuk kawan dulu, betul tak? Tapi daripada cerita Aina tu, yang saya nampak adalah lelaki tu macam betul-betul serius nak lagi rapat dengan Aina. Betul. Dia macam saya, walaupun saya tolak dia waktu awal tu, tapi dia still usaha macam tu. Dia contact dengan adik saya, tanya saya ni suka apa. So dia nak bagi something. Walaupun waktu tu saya kawan lagi lah dengan dia, tapi dia nak tunjuk appreciate lah yang dia, sebab saya pernah cerita dekat dia. Saya cakap saya dulu ada relationship dan saya kena curang. Dan saya cakap kat dia, saya bukan tak percaya dia, tapi keadaan tu buat saya tak boleh nak lupa apa yang lelaki tu buat kat saya. Lepas tu mungkin dia faham lah kot kan situasi tu, dan dia pun tak nak dia tak paksa pun saya untuk terima dia. Tapi dia cubalah, dia try dengan kawan tanya adik saya suka apa, dia bagi saya coklat lah, macam tu. Okay, so daripada cerita Aina tu, saya nampak yang lelaki tu memang sangat-sangat serius, sampaikan bila Aina macam bukanlah menolak untuk in relationship, tapi Aina cakap nak kawan dulu kan. Biasanya lelaki kita boleh tahu dari situ dia serius atau tak kan. Kadang-kadang bila kita dah macam tu pun dia macam okey tak apalah, macam tu kan. Tapi dari kisah Aina ni saya nampak yang lelaki tu macam dia betul-betul suka dekat Aina, sampaikan dia sanggup jumpa adik, dia usaha untuk tahu apa yang Aina suka, favourite lah apalah kan. So maksudnya kat situ dia macam serius, dia ada satu niat yang betul lah macam tu. Okay. Tapi dari segi Aina pula, apa yang saya nampak daripada cerita Aina, nampak jelas yang Aina ada sedikit trauma dari kisah Aina. Tapi bagusnya Aina, sebab Aina berani untuk share dengan partner Aina tu, dengan kawan Aina waktu tu. Aina berani untuk share dekat dia kenapa Aina macam prefer untuk kawan dulu, kenapa Aina takut untuk in relationship. Sebab Aina pun ceritalah kan kisah lama Aina tu, which is Aina takut dia pun buat benda yang sama. Aina ada rasa kurang percaya sikit lah dekat lelaki, betul tak? Betul-betul. Saya macam saya bagi tahu benda tu supaya saya tak nak dia terlalu berharap dengan saya waktu tu. Sebab macam yelah, lelaki tu dia sakitkan hati saya kan.
So saya tak nak lakukan benda tu kat orang lain macam tu. So sebab tu saya cerita dulu sebelum macam dia nak serius sangat dengan saya, dia nak betul-betul dengan saya macam tu. Dan bila yang kami relationship, saya rasa dia tu lain daripada lelaki ex saya tu. Tu yang buatkan saya macam saya nak dia seorang je untuk saya. Semua saya nak dengan dia. So saya macam tak bagi kebebasan sikit lah. Tak tahu lah bagi dia macam mana. Okey. Boleh saya tahu berapa lama Aina ambil masa untuk in relationship dengan dia? Sebab Aina kan macam kawan dulu dengan dia. So berapa lama untuk Aina ready untuk in relationship dengan dia? 3 bulan lebih juga. Dalam fasa 3 bulan tu pun dia yang selalu macam beria-ria macam tu lah. Saya macam kurang. Saya tak tahu. Saya suka dengan perwatakan dia. Cuma saya tak tahu diri saya ni ready ke tak macam tu. Okay. So Aina ambil masa lebih kurang 3 bulan lah kan untuk serius dengan dia. Okay. Adakah sifat-sifat dia yang Aina sebut tadi tu macam apa yang tadi Aina cakap? Serius semua tu kan. Adakah sifat-sifat dia yang macam tu membuatkan Aina terbuka hati balik untuk percayakan lelaki? Saya tak cakap saya percayakan lelaki keseluruhan lah. Tapi saya bagi kepercayaan saya dekat dia. Tapi tak 100%. Sebab saya takut dia akan kecewakan saya kan. Tapi sepanjang relationship tu dia lelaki yang baik. Dia pendengar yang baik. Dia faham saya macam mana. Dan saya tak suka orang push saya kan. Macam dah kawan, waktu dah kawan pun saya dah nampak dah dia tak push saya untuk in relationship dengan dia. Dia just persuade macam pujuk saya lah macam untuk ni. Dia sweet cara dia cakap. Dan yang paling saya suka sebab setiap kali dia buat something tu, dia cuba buat untuk saya percaya dia. Macam kalau dia keluar, dia cakap dia dekat sini, dia tak gambar. Saya bukan nak bukti, tapi dia yang bagi benda tu as macam proof untuk saya. Macam saya nak untuk bina balik kepercayaan tu lah. Okay. So daripada cerita Aina tu nampak yang dia bukan usaha untuk mendapatkan je. Tapi bila dah dapat pun usaha tu still lagi ada kan? Even sekarang dah hampir 5 tahun dengan dia. Dia still buat benda yang sama. Saya macam sebab saya terlalu attached dengan dia. Okay, faham. Kiranya dah 5 tahun lah dah lama dah. Mungkin sikap-sikap dia tu membuatkan Aina lebih sayang dekat dia, lebih rasa macam takutlah kehilangan dia. Sebab Aina pun dah pernah kehilangan sebelum ni kan. So Aina lebih attached dengan dia. Okay, faham. Saya macam terlalu sayang lah macam tu. Saya macam macam mana nak cakap? Saya macam saya kuat cemburu. Saya tak boleh kalau dia dengan orang lain macam tu. Even kawan, saya macam kongkong lah hidup dia. Saya cuba untuk buang benda tu, tapi benda tu tak long lasting lah. Macam berapa hari saya boleh buat lah. Then kalau untuk jangka masa panjang tu saya tak boleh. Sebab saya macam sayang untuk lepaskan. Kadang-kadang saya pun ada macam perasaan bila sebelum nak tidur kan, saya macam overthinking kalau lah dia tinggal saya macam mana kan. Ataupun one day bukan jodoh saya dengan dia. Benda tu saja dah buat saya triggered, nak buat saya sedih macam tu. Okay. So daripada apa yang Aina kongsikan, saya boleh nampak yang Aina ni memang seorang kepunyaan lah. Maksudnya Aina ni macam Aina cakap, Aina terlalu sayangkan dia. Lepas tu Aina ada perasaan kuat cemburu. Tapi seperti kita lah, bila seseorang tu cemburu bukan makna apa-apa, tapi sebab dia sayang kan, betul tak? Tapi bagusnya Aina, walaupun Aina macam tu, tapi tadi Aina ada cakap yang Aina cuba untuk balance, untuk normal, tak
terlalu kuat cemburu, tak terlalu attach. Maksudnya Aina cuba walaupun benda tu tak long lasting kan, kita cakap kan. Baguslah Aina kat situ, at least Aina cuba untuk improve diri Aina, untuk be better macam tu kan. Okay, so saya nak tanya, kalau akan dah 5 tahun kan, so adakah sikap Aina yang kepunyaan ni terlalu sayang, kuat cemburu, mengongkong, adakah sikap-sikap Aina yang tu ada membuatkan pasangan Aina ni macam rimas ataupun maksudnya macam adakah ia menjadi satu isu dalam relationship Aina dengan partner Aina? Saya setakat ni macam kadang-kadang tu bergaduh sebab saya terlalu ni lah. Saya macam tak puas. Saya bila saya cemburu ni, saya macam suka nak cari gaduh. Kan orang cakap kalau perempuan ni dia suka cari gaduh kan. Tapi kalau saya bukannya sebab nak cari gaduh sebab apa, tapi sebab macam bila saya tak puas hati, saya tak bersembang dengan dia kan. Saya tak lepas apa yang dalam hati saya cemburu tu, saya geram tu, saya akan buat something yang untuk sakit hati dia, macam perli-perli dia. Dan benda tu akan jadi isu lah untuk kami gaduh. Sebab tu saya macam, kalau boleh saya nak kurangkan benda tu. Sebab saya tak nak gaduh sebabkan saya cemburu. Okay, so basically Aina gaduh dengan partner bukan sebab benda-benda yang tadi tu, tapi sebab Aina macam akan cari satu topik untuk bergaduh so that Aina boleh luah. Saya nak luar, tapi cara saya luar tu kot, saya macam saya lebih suka macam sarkastik macam tu. Saya macam cakap macam saya cakap rindu saya cakap rindu lah tu. Saya macam saya tunjukkan benda tu. Saya tak bagi tahu saya luar secara ni lah, lisan macam sebenarnya macam ni tak, tapi dalam masa sarkastik lepas tu dia akan terasa dan macam kami akan bergaduh. Faham. Kiranya cara Aina untuk meluahkan tu dengan cara bergaduh. Faham. Yelah, tapi mungkin macam relationship Aina dengan pasangan tu dengan cara macam tu. Kita pun tahu kan relationship setiap orang tu berbeza-beza. Ada yang jenis yelah agresif ke apa kan, ada yang jenis soft, apa-apa boleh luar, apa-apa boleh slow talk macam tu kan. And mungkin Aina dengan pasangan prefer dengan cara macam ni. Okay, so adakah Aina rasa dengan cara meluah dalam keadaan bergaduh macam tu dapat menyelesaikan? Waktu gaduh tu actually even saya yang cari gaduh, dan saya macam yang sedih. Saya macam saya nak chat dengan dia, saya nak call dengan dia macam tu. Tapi saya nak cakap puas ke tak tu saya tak tahu. Tapi saya macam lega lah, sebab bila saya dah gaduh dengan dia tu, dalam proses nak baik balik, saya akan bagi tahu perasaan saya. Tentu. Kiranya bukan gaduh kosong je. Sebab saya cari gaduh tu sebab saya nak bagi tahu perasaan saya. Tapi dalam tempoh dalam pergaduhan tu buat saya macam sakit hati lah. Macam aku pula yang macam rindukan macam tu lah. So bila dalam proses nak baik balik tu barulah macam slow talk, baru bagi tahu sebenarnya Aina ni macam ni. Baru ada macam sesi meluah lah kat situ kan. Faham. Kiranya gaduh tu sebenarnya membawa sesuatu yang baik, kita cakap kan. Macam mungkin dengan cara tak gaduh tu masing-masing memendam. Faham. Kiranya gaduh ni membawa sesuatu, kiranya ada kebaikan lah gaduh kan. Kita cakap at least boleh meluah, bukan gaduh-gaduh kosong je macam tu kan kita cakap kan. Okay, sepanjang relationship adakah partner pernah merungut cara Aina? Dia adalah cakap macam tu. Dia cakap untuk saya percaya dia. Dia cakap saya macam tak percaya dia.
Tapi saya jelaskan dekat dia. Saya cakap saya percaya dekat dia. Cuma perempuan dekat luar tu cakap cakap dulu saya pun macam tu. Saya percaya dekat dia tapi takkan benda tu akan berjadi ni kan. Mestilah dua-dua kan. So perempuan salah, lepas tu dia pun masih buat benda yang sama. Tapi saya percaya, saya berbeza dengan pasangan saya dulu. Saya lebih banyak curiga daripada yang dulu lagi. Saya lebih percaya dia sekarang ni. Cuma tak terlalu sangat lah. Macam bila dia merungut tu, dia tak adalah merungut, tapi dia cakap dekat saya untuk kurangkan rasa cemburu tu. Sebab dia cakap dia macam ada saya seorang je. So dia macam minta saya untuk percayakan dia macam mana dia percaya ke saya macam tu. Kiranya kalau nak bandingkan relationship sekarang dengan relationship lepas, yang lepas tu lagi buruk lah untuk Aina macam tu kan. Kiranya relationship ni bukan Aina macam tak percaya dia sebenarnya, cuma kadang-kadang bukan sebab partner kita tapi sebab orang luar. Tapi benda tu takkan jadi kalau dua-dua pihak tak ni kan. Yelah, benda berkaitan dengan hati perasaan ni kita tak boleh nak expect kan. Kadang-kadang kita tak kenal orang tu, tapi bila dah ada orang tepuk, in a way kita akan bertepuk juga. Betul tak? So kat sini saya nampak yang Aina ni sebenarnya Aina seorang yang berhati-hati. Maksudnya Aina tak fikir relationship waktu tu je, Aina fikir macam jauh. Kiranya macam cara Aina ni sebenarnya mungkin langkah Aina untuk ajar dia berhati-hati bila jumpa dengan orang luar. Maksudnya macam in a way jangan bagi orang luar sampai terjatuh hatilah dekat dia macam tu. Betul-betul. Macam saya suka dia sebab perwatakan dia. So saya rasa bukan saya seorang je akan jadi macam tu. So orang lain yang perempuan lain akan berinteraksi dengan dia mungkin boleh jadi macam saya. Macam suka dekat dia sebab perwatakan dia yang dia macam kalau dengan orang dia seorang yang peramah. Dia macam suka main-main funny macam tu lah. So saya rasa kalau saya boleh suka dekat dia sebab perwatakan dia macam tu, then apatah lagi perempuan lain. Macam tu. Faham? Oh betul. Saya pun macam nampak yang macam Aina suka dia sebab perwatakan dia. So tak mustahil kan untuk ada orang lain suka dia sebab perwatakan dia juga kan. Sebab macam Aina cakap, dia seorang yang peramah, dia seorang macam funny. So seperti kita tahulah kalau dekat Malaysia ni, kalau lah ciri-ciri macam tu macam orang mudah untuk tertarik. Mungkin orang tertarik kepada perwatakan dia lah. Orang funny, peramah kan. Memang antara perwatakan yang disukai lah kita cakap kan. Faham? Kiranya saya nampak yang kat sini Aina macam fikir besar, fikir jauh. Maksudnya okey, kalau dulu aku suka kat dia sebab perwatakan dia, mesti akan ada orang lain suka dia sebab perwatakan dia juga. So dekat situ Aina akan cari cara untuk ajar dia supaya lebih berhati-hati. Betul tak? So macam kalau saya bagi kepercayaan dekat dia, dia memang akan tak suka orang kan. Perempuan tu je yang akan suka dekat dia. Tapi kalau saya fikir, kalau saya ni orang yang biasa-biasa je, kalau ada perempuan lagi cantik, saya kan macam mana cakap, saya bukannya bodoh lah, tapi macam saya kan rendah, lepas tu badan cabi kan. So kalau tak mustahil kalau ada perempuan lain lagi cantik boleh buat dia jatuh hati. Faham? Saya nampak yang kat sini macam Aina ada rasa sedikit macam rendah diri lah, macam rasa insecure sikit. Betul ke? Betul. Kita Aina, macam kita tahu dalam relationship tak semua orang memilih fizikal kan. Macam tu. Dia macam Aina ada cakap, Aina pilih dia sebab perwatakan. Maksudnya bukan sebab rupa dulu. Betul tak? So mungkin disebabkan macam tu, dia memilih Aina tanpa memandang fizikal Aina. Aina pernah tak terfikir benda tu?
tak pernah pula terfikir macam tu lah. Tak tahulah. Kadang-kadang mungkin kita tak nampak, kita terlalu fokuskan masalah. Mungkin dalam isu Aina terlalu fokuskan, aku takut dia cari orang lain, aku takut ada orang jatuh hati kat dia, aku takut macam ni. Aina terlalu fokuskan benda tu sampai Aina lupa ada satu yang Aina kena bersyukur, yang Aina tak nampak. In a way, Aina pilih dia sebab perwatakan dia, bukan sebab rupa dulu, bukan sebab fizikal dulu. And apa yang Aina tak nampak adalah dia pilih Aina bukan pada fizikal Aina dulu. Sebab okey, macam Aina cakap, kalau betul dia nak pilih fizikal, macam okey kita cakap sekarang ni, kalau betul dia nak pilih fizikal, Aina cakap Aina pendek, kenapa tak cari yang tinggi? Betul tak? Kenapa macam Aina cakap Aina macam cabi-cabi sikit, kenapa tak cari yang kurus? Aina tak fikir macam tu. Tak pernah terfikir pula. Okay, so sekarang ni Aina nampakkan yang relationship ni dia bukan soal fizikal semata-mata. Okay, dia soal kepercayaan, setia. Okay, sebenarnya dari kepercayaan tu boleh lahir yang lain-lain. Maksudnya dari kepercayaan tu boleh lahir kesetiaan. Okay, so contohnya bila kita dah percaya dekat pasangan kita, contoh dalam situasi kita sekarang, Aina percaya dekat saya untuk Aina luahkan, kan? Betul tak? So bila Aina dah letak kepercayaan pada saya, Aina akan setia kan untuk datang bercerita dengan saya, betul tak? Betul. So dari, macam saya cakap tadi, dari kepercayaan akan lahir yang lain-lain. Akan lahir kesetiaan, kejujuran, betul tak? Okay, so bila Aina akan setia datang jumpa saya untuk berkongsi, akan lahir juga rasa jujur dari hati Aina untuk berkongsi apa sahaja tanpa menipu. Betul tak? So Aina nampak tak kat sini yang untuk mempunyai satu rasa kepercayaan terhadap pasangan kita tu adalah penting. Betul kan? So mungkin kalau Aina lebih percayakan dia lepas ni, mungkin dia pun akan rasa lebih untuk nak setia. Dia akan rasa lebih macam dia akan rasa Aina memberikan kepercayaan dekat dia. Sebab dari situ dia akan rasa lebih untuk setia, dia akan rasa lebih untuk jujur dengan Aina. Sebab bila kita beri kepercayaan kepada seseorang, benda tu dia sendiri boleh rasa, dia sendiri boleh dapat benda tu. Aina faham tak apa saya cuba nak cakap? Faham. Saya kena tunjukkan something supaya dia rasa dia dipercayai macam tu. Macam Aina cakap yang relationship Aina pun dah 5 tahun, which is kita cakap dah sangat lama lah kalau 5 tahun tu kan. So mungkin Aina macam Aina cakap tadi lah, Aina apa tadi? Kena buat something untuk dia rasa dia dipercayai. Sebab sekarang dia cakap dia tak rasa saya percaya dia sepenuhnya. Okay, mungkin Aina boleh buat macam tu. Macam suggestion dari Aina cakap mungkin Aina boleh buat sesuatu untuk buat dia nampak yang Aina ni lebih percayakan dia dari sebelumnya. Faham tak? Kiranya kita tengok benda tu adalah kecil, kepercayaan je pun, tapi kita tak tahu nilai kepercayaan untuk dia tu sebesar mana. Faham tak? So mungkin dengan cara macam tu, hubungan Aina dengan dia lagi rapat, lagi akrab. Sebab Aina pun ada cakap yang Aina kalau nak mula apa-apa kena gaduh. Maksudnya Aina pun dah lama dengan dia, mungkin dah banyak gaduh apa semua kan. Mungkin dengan cara Aina buat macam ni, boleh lagi mesra, lagi rapat. Mungkin boleh kurangkan pergaduhan. Sebab masing-masing dah lebih percayakan each other macam tu kan. Aina rasa macam mana? Saya rasa setakat ni mungkin apa yang, sebab saya anggap benda yang dicakap tu macam untuk diri saya benda tu biasa je. Betul lah, macam cakap kan, saya tak tahu besar mana benda tu dekat dia. Macam mana apa yang dia rasa bila saya buat macam tu. Sebab saya pun tak pernah tanya dia in detail sebelum ni kan, apa yang saya buat untuk dia tak percaya semua. Dia rasa saya tak percaya dia. Mungkin sekarang saya akan cubalah buat dia rasa macam kalau kepercayaan tu something yang sangat-sangat besar untuk dia, saya akan cuba untuk
dapatkan benda tu lah. Saya nak dia rasa yang saya ni percaya dia. Sebab saya dah tak nak dah macam gagal macam pas relationship kan. Saya rasa dah saya dengan dia dah cukup. 5 tahun ni bagi saya waktu yang lama untuk kalau saya dah tak ada dengan dia, saya dah takut ataupun dah tak nak dah untuk ada relationship lagi macam tu. Saya akan cubalah untuk improve bahagian tu. Okay. Baguslah Aina. Kiranya Aina sendiri ada keinginan untuk buat perubahan kan, untuk jaga relationship tu lebih baik. Sebab Aina pun tak nak dah relationship lain lepas ni kan. Lagipun relationship Aina ni pun dah lama kan. Okay, so kita pun macam dah lama ni kan, macam dah lebih kurang sejam kot kan. So mungkin okay, untuk hari ni tugas Aina adalah macam Aina cakap adalah Aina akan buat sesuatu untuk buat dia rasa Aina lebih percayakan dia dari sebelumnya lah. Mungkin sebagai hadiah 5 tahun relationship kan, macam tu. So tu adalah tugas Aina lah untuk hari ni. Okay, so untuk sesi seterusnya nanti kita akan set balik dan kita akan tengoklah macam mana progress Aina daripada tugas yang Aina dah buat tadi dan sebagainya lah. Okay, boleh. So Aina ada apa-apa lagi nak cakap? Sekat ni tak ada kot. InsyaAllah saya cubalah buat yang saya mampu. Okay, kalau tak ada, kita pun macam dah almost 1 hour. So mungkin kita akan akhiri sesi kita untuk hari ni setakat ni. Untuk sesi 3 nanti, sesi seterusnya nanti kita akan contact balik lah untuk set date dan sebagainya lah. Untuk kita bincang progress Aina. Okay? Boleh tak? Boleh. So thank you so much Aina sudi datang untuk sesi hari ni. Kita akan jumpa sesi seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Tolong Sama.